Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi war rasulin. Allahumma ghanina bi halalin haramik wal munsiwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazanatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasrifu Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib. Kita sambung kitab Mengenal Allah Melalui Sunnatullah, muka surat 131 insya-Allah, bab yang ke-12. Siapa yang bercerai-berai pasti akan lemah, insya-Allah. Tajuknya siapa yang bercerai-berai pasti akan lemah, insya-Allah. Untuk lagi berkah kita mulakan surah Al-Fatihah. Iya kan. Suratul ladzina InsyaAllah mohon share. Sama-sama kita share dulu, insyaAllah. Sama-sama kita share, insyaAllah. Siapa yang bercerai-berai pasti akan lemah, ya. Muka surat 131 mukadimahnya, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perbahasan tentang sunatullah sebelumnya telah dibahaskan tentang orang-orang yang bersatu dengan penyatuan yang dilaksanakan, maka mereka memperolehi kekuatan yang hebat dan dahsyat. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebalikannya, iaitu opposite-nya, iaitu tentang orang-orang yang bercerai-berai. Beza dengan orang yang bersatu. Sudah menjadi sunnatullah bahawa siapa yang bercerai-berai pasti akan lemah. Dalam mukadimah ini kita ingin memunculkan suatu peristiwa pada masa Rasulullah SAW yang membuktikan bahawa bercerai-berai membawa kepada sifat lemah dan kekalahan, iaitu peristiwa dalam perang Uhud. Allah menjelaskan peristiwa tersebut dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad sadaqakumullahu wa'dah iz tahussunahum biiznih hatta iza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridud dunya
wa minkum man yuridul akhirah summa sarafakum anhum liyabtaliyakum walaqad afau ankum wallahu zu fadlin 'alal mu'minin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Imran ayat 152. Artinya, dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan menderhakai perintah Rasul sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu. Sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Allah mempunyai kurniaan, yakni yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman. Surah Al-Imran ayat 152. Permulaan ayat ini menjelaskan bahawa orang-orang beriman sangat kuat pada awal peperangan. Mereka dapat menguasai peperangan sepenuhnya dan berhasil membunuh banyak musuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika musuh lari dari medan perang dan meninggalkan harta, maka orang-orang yang beriman menjadi berselisih. Sebahagian mereka menyangka bahawa musuh telah kalah dan tidak ada salahnya meninggalkan posisi perang yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyangka bahawa tidak ada salahnya bagi mereka untuk turun dari bukit Uhud dan mengumpulkan harta rampasan perang yang banyak bertaburan di bawah. Akhirnya bercanggah pendapat masa perang. Nabi dah merintahkan mereka untuk stay di bukit Uhud, tapi mereka turun. Akhirnya berselisih yang beriman dengan yang tak beriman. Yang tak beriman tu terkejar-kejar dengan bab harta, akhirnya turun ke bawah, melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebahagian yang lain tidak mahu meninggalkan posisi mereka, sebab belum ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membolehkan mereka untuk berbuat sedemikian. Bagi mereka, mengikuti perintah Rasulullah adalah lebih utama daripada mengumpulkan harta rampasan. Mengikuti Rasulullah ada bahagian, mengikuti Rasulullah SAW adalah bahagian dari keimanan yang paling tinggi nilainya dan mesti dipelihara serta dijaga. Dalam ayat ini dijelaskan dengan perkataan bahawa sebahagian menginginkan dunia dan sebahagian menginginkan akhirat. Itu zaman Rasulullah SAW. Orang masih lagi yang berdekatan dengan Nabi pun masih terkejar dengan bab dunia. Bayangkan yang sekarang, bayangkan sekarang yang jauh dah ditinggal oleh Rasulullah 1400 tahun yang lepas. Maksudnya kita pun sidap-sidap akan jadi macam tu, terkejar-kejar dengan bab dunia, bab harta dan macam-macam. Orang yang beriman menyangka musuh telah lari, akan tetapi sebenarnya mereka sedang mengubah kedudukan. Dan tiba-tiba mereka menyerang dari arah belakang bukit, kerana orang-orang beriman tidak lagi bersatu dalam satu posisi yang telah ditetapkan oleh pemimpin perang, maka kekuatan mereka menjadi lemah. Perumpamaannya sama seperti pemain-pemain bola sepak yang telah meninggalkan posisi-posisi yang telah ditetapkan bagi mereka masing-masing. Kerana mereka telah bercerai-berai dan tidak lagi dalam satu kesatuan, maka mereka menjadi lemah hingga musuh dapat mengalahkan mereka. Dan memang sudah menjadi sunatullah, siapa yang bercerai-berai pasti akan lemah. Bersatu ni paling hebat di dalam Islam. Tak boleh berpecah belah. Yang lebih cantik disebut ialah berjemaah, tu hebat. Apalagi solat berjemaah, apalagi makan berjemaah,
apalagi membuat kerja-kerja berjemaah. Itu di sisi Allah amat hebat. Itulah yang dididik oleh Rasulullah SAW. Walaupun makan saja pun berjemaah bersama-sama. Aduh. Ya, cuba renung dalam rumah kita, bagaimana level berjemaah kita di dalam rumah dengan isteri, dengan anak-anak. Walaupun dalam keadaan makan malam, makan tengah hari, minum pagi. Macam mana jemaah dalam keluarga kita. Itu bermula daripada rumah, baru pergi ke surau, baru ke masjid, baru ke seluruh tempat bab jemaah. Ingat, pengertian sunnatullah ini, apakah makna bercerai-berai dalam perbahasan ini? Ialah maknanya bercerai-berai di sini ialah bercerai-berai antara orang-orang beriman yang disebabkan kerana sebahagian mengikuti hawa nafsu dan sebahagian lagi tetap mengikuti petunjuk agama. Ini dua bahagian, ya. Dua bahagian, dua golongan. Yang satu golongan yang ikut hawa nafsunya, yang satu bahagian lagi mengikut petunjuk yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, petunjuk agama. Tidaklah bererti bercerai-berai ketika bersama-sama mengikuti petunjuk agama dengan penuh keikhlasan. Meskipun berbeza pendapat dalam perkara-perkara yang memang telah dikhendaki oleh Allah untuk berbeza. Misalnya seperti perkara-perkara khilafiyah yang kita jumpai dalam mazhab-mazhab yang ada. Meskipun misalnya seperti perkara-perkara khilafiyah yang kita jumpa dalam mazhab-mazhab yang ada, meskipun orang-orang beriman itu kesihatannya terpisah-pisah dengan mazhab-mazhab yang ada, namun mereka tetap tidak dinamakan bercerai-berai kerana mereka semuanya mengikut petunjuk agama dengan ikhlas. Maksudnya diraikan ke semua mazhab. Ada 4 mazhab, mazhab daripada Hanafi, Hanbali, Maliki, semua diraikan. Contohnya Imam Syafi'i diraikan mazhab yang lain. Dia tak berpegang dengan dia saja, mazhab dia saja, tak. Dia raikan semua. Kita pun sama juga. Ya, mesti ada bab meraikan sesuatu. Namun jika mereka menjadi mazhab-mazhab tersebut sebagai saranan untuk mengikuti hawa nafsu, maka berarti mereka telah masuk ke dalam makna bercerai-berai. Salah satu sebab mengapa ada yang mengikuti hawa nafsu hingga bercerai-berai adalah kerana mereka tidak menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai semestinya diikuti dan ditaati. Andai saja mereka mengetahui bahawa hanya Allah dan Rasulnya yang layak ditaati, tentulah mereka tidak akan mengikuti hawa nafsu. Kecuali mengikut hawa nafsu, habis. Itu kena renung kita. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ati'ullahu wa rasulahu wa la tanazza'u fatafsalu wa tazhab rihukum wasbiru innallaha ma'ar sabirin. Maksudnya surah Al-Anfal ayat 46, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar, hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Bila ada khilafiyah, bila ada lain-lain berpendapat, memang ada berdebat, tapi janganlah kita berbantah-bantahan. Taat saja kepada Allah, taat saja kepada Rasulullah SAW. Jangan kita berdebat nak menunjukkan siapa yang hebat. Kemudian ada bab kesabaran. Kalau berbantah-bantahan, berdebat-debat, akhirnya ia menjadi gentar, itu lemah, hilang kekuatan. Pada bab penyatuan tidak ada. Ayat ini menjelaskan bahawa ketaatan kepada Allah dan Rasulullah merupakan dasar penyatuan, persatuan dan kebersamaan.
Sedangkan berbantah-bantah merupakan penyebab perpecahan dan penceraian. Penyebab perpecahan dan penceraian. Sekejap, betul wifi ada masalah. Ada masalah wifi, insyaAllah. Kena guna mobile data, insyaAllah. Ulang balik, ayat ini menjelaskan bahawa ketaatan kepada Allah dan Rasulullah merupakan dasar persatuan dan kebersamaan, sedangkan berbantah-bantah merupakan penyebab perpecahan dan penceraian. Kata berbantah selamanya tidak akan dipisahkan dari hawa nafsu, kerana penyebab terjadinya perbantahan atau pertikaian itu adalah disebabkan menyangka dirinya benar, orang lain saja yang salah. Padahal itu hanyalah prasangka belaka. Jika hanya suatu prasangka kemudian dipercayai sebagai satu-satunya kebenaran, berarti sangat jelas telah mengikut hawa nafsu. Dia nak keputusan dia saja. Dia tak nak dengar keputusan orang lain. Dia tak nak, dia bimbang keputusan orang lain akan menjahanamkan dia, akan mengganggu dia, akan mengganggu ketenangan dia, akan mengganggu kestabilan dia, walaupun sebenarnya dia bersalah, walaupun sebenarnya dia tidak benar. Jangan. Ni dalilnya kena ada bab bersatu kebersamaan dengan Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala. Panduannya kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akan terlihat lebih jelas lagi sebagai bentuk sikap mengikut hawa nafsu jika sudah mengetahui bahawa suatu perkara itu salah kerana telah mendapatkan ilmu yang menjelaskan perkara yang benar. Akan tetapi bila ia masih juga mengikuti yang salah tersebut, maka orang yang seperti itu telah melakukan perpecahan dan telah merosakkan persatuan. Ni kita tak boleh pertahankan. Bila seorang itu dah bersalah, dia tetap bersalah. Cek dalam ilmu, dalam knowledge, dalam data, ia memang keluar daripada bab kebenaran. Bila keluar pada bab kebenaran, confirm dia bersalah, confirm dia hilang bab kebenaran, akhirnya akan merosakkan persatuan tu. Persatuan dah betul. Persatuan tu cantik, menghala kepada Allah, menghala kepada Rasulullah, taat Allah, taat Rasul, pandu pada kitab Allah Ta'ala. Akhirnya dia hilang. Nak menjaga kesalahan dia, nak menyembunyikan hebatnya salah dia tu, akhirnya nak dipecah. Pasal apa? Nak ikut cakap dia, nak ikut hawa nafsu dia. Itu akhirnya berpecah belah persatuan tersebut. Ini bukan cakap siapa, ini baca dalam kitab ni. Allah berfirman, wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum wa innal ladzina urisul kitaba min ba'dihim la fi syakkim minhu murib. Ayat 14 surah Asy-Syura. Maksudnya, artinya, dan mereka yakni ahli kitab tidak berpecah belah melainkan sesudah datangnya pengetahuan yakni ilmu kepada mereka kerana kedengkian antara mereka. Kalau tidaklah kerana sesuatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulunya, yakni untuk menangguhkan azab sampai kepada waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Alkitab, yakni Taurat dan Injil, Taurat dan Injil, sesudah mereka benar-benar kepada dalam
berada dalam keraguan yang menggoncangkan tentang kitab itu. Ni kadang-kadang mereka ada bab kitab, tahu bab kitab, ya, akhirnya dia tak membenarkan, ya, tu akan dibinasakan, ya, pasti akan dibinasakan. Kenapa? Dulu yang dikatakan ulama tu, dia tahu kitab Taurat dan Injil, dan kitab Taurat dan Injil itu membenarkan Al-Quran. Pasal ada bab kedengkian, busuknya hati, bimbangnya kestabilan dia, status dia, pangkat dia, dia tetap melawan, dia tetap bermaksiat dengan Allah Ta'ala. Bukan bermaksiat, dia derhaka dengan Allah Ta'ala. Itu yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu. Padahal kitab lama tu dah membenarkan, Injil dan Taurat, dan betul membenarkannya, mengesahkan adanya kitab Al-Quran. Apa yang dalam Quran tu betul. Apa yang dibawa Nabi akhir zaman ialah Nabi Muhammad SAW. Dah dibenarkan, dah disahkan dalam kitab tu. Tapi masih lagi disangkal. Pasal apa? Kedengkiannya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Surah Al-Bayyinah ayat 4. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Tu, ya. Berpecah belah orang-orang yang datangkan kitab. Dah datang kitab dulu, membenarkan kitab Quran. Kitab dulu dah membenarkan, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Bila datang Al-Quran, bukti yang hebat, dalil yang hebat, nyata, dia tak hendak mengikutinya. Setiap yang bercerai-berai atau berpecah belah pasti akan lemah. Rasulullah SAW mengumpamakan dengan kambing yang keluar dari gerombolannya. Kambing tersebut dengan mudah akan diterkam oleh serigala. Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana zi'ba insani kazi'bi ghanami ya'khuzu syatal qasiyah wan nakhiyata fa iyyakum wasyi'aba wa alaikum bil jama'ah wal ammati wal masjidil, ya, wal masjid. Riwayah Ahmad, ya, hadis Imam Ahmad. Sesungguhnya syaitan itu bagaikan serigala terhadap manusia, seperti serigala terhadap kumpulan kambing. Sesungguhnya serigala itu akan menerkam kambing yang terpisah dan menjauhkan dari kelompoknya. Maka jauhilah bercerai-berai dan hendaklah kamu bersama dengan jamaah orang banyak dan masjid. Ni Nabi dah bagi tahulah. Nabi dah remindkan kita, ya. Dah remindkan kita, mesti ada dalam satu portion daripada jemaah baru ada kekuatan. Kalau tidak, dijadikan contoh macam kambing yang keluar daripada gerombolan kambing, akhirnya kena terkam oleh gerombolan anjing, itu serigala. Sikap setelah memahami sunnatullah ini, setelah kita memahami sunnatullah ini, maka sikap yang mesti kita ambil ialah, mesti kita perlihatkan sebagai orang yang dah ada ilmu. Yang pertama, bersikap lemah lembut terhadap orang-orang beriman, suka mengalah dan memaafkan mereka, mohonkan keampunan kepada Allah untuk mereka, dan minta serta menghargai pendapat mereka. Ni bila ada bab ilmu, bab sunnatullah, kita mesti raikan, ya, apa dia? Bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, orang yang ada bab kebenaran. Kita yakin dia beriman, kita yakin dia dalam kebenaran, kita suka mengalah pada dia, memaafkan mereka. Orang yang memohonkan keampunan kepada Allah, kita mohonkan ampunan kepada Allah, dan juga kita minta serta, dan untuk mereka kita minta serta menghargai pendapat mereka. Yakin, dekatilah mereka,
bab orang yang beriman. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, sekiranya berhati keras lagi berkasar, pasti tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Kerana itu memaafkanlah mereka, mohonkanlah ampun kepada bagi mereka. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Bila yang ada ilmu, jangan bila dah faham sunatullah ni, iaitu bersatu, bab penyatuan, maka disebabkan ada bab rahmat dari Allah, kamu berlakulah lemah lembut terhadap mereka. Sebab tu Allah turunkan satu rahmat, biar kita ada bab rasa rahim, kasih sayang, kasih mengasihani. Allah dah turunkan, kita ambil. Sekiranya kita berhati kasar, keras, tentu orang lain akan jauhkan diri dari sekeliling kita. Kemudian kita maafkanlah mereka. Kemudian kita doakan, mohon kepada Allah Ta'ala, ampunkanlah mereka. Kemudian bermusyawarahlah, mesyuarat. Jangan berdebat dengan mereka dalam urusan itu. Sebab tu ada kasih sayang. Tu ada bab persatuan yang hebat. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Bila dah ada persatuan tu, kita serah terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yakin dengan Allah Taala. Yang kedua, sikap yang perlu ada pada kita yang telah ada ilmu, memelihara diri dari mengikuti godaan syaitan. Jaga diri kita daripada bab godaan syaitan. Syaitan takkan berhenti meneruskan perjuangan dia nak membinasakan kaum Tok Adam. Allah berfirman, innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innamastazallahumul lahumus syaitan bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan disebabkan sebahagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau. Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Orang yang berpaling pada kita ni, berpaling daripada persatuan kita, menyatukan kita ni, kebersamaan kita, dia berpaling dalam pasukan kita, ada sebilangan tu akan tergelincir juga disebabkan kesalahan dia, bukan lain, iaitu digelincirkan dengan godaan syaitan. Sebab tu jaga bab godaan syaitan ni, dia takkan berhenti. Benci dia bab berjemaah, jangan ganggu bab sembahyang jemaah pun dia ganggu, tengah sembahyang tu pun dia akan ganggu. Tu hebatnya syaitan. Lepas tu kita maafkan kalau salah seorang daripada persatuan kita tergelincir pasal syaitan, kita maafkan saja, pasal Allah pun maaf, Allah pun Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Senantiasa yang ketiga yang sepatutnya kita buat ialah sikap yang kita ambil, senantiasa menegakkan ajaran agama Islam dan menjauhkan diri dari sikap mengikuti hawa nafsu. Pegang pada bab Islam, Al-Quran dan Rasulullah SAW. Jangan kita dekatkan diri dengan ikuti hawa nafsu kita. Jangan pentingkan diri. Allah berfirman, yang bermaksud dia telah mensyariatkan kamu tentang agama, apa yang telah diwasiatkan Allah kepada Nabi Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, iaitu tegakkanlah agama
dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikhendakinya dan beri petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepada Allah. Ni Asy-Syura ayat 13, ayat 13. Bila Allah nak bagi hidayah, Allah teruskan, dibukanya hidayah terus. Tu syarat-syaratnya untuk orang-orang beriman yang telah berjaya sebelum kita. Contohnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Apa yang dibuatnya? Tegakkan agama dan jangan kamu berpecah belah dengan agama tersebut. Ini dah tunjukkan oleh Nabi Nuh. Yang tengok pagi tadi Ustaz Syahri begitu. Apa dia kata? Saya catatkan sikit. Bila Nabi Nuh dah diperintahkan membina kapal, sebenarnya Allah dah bagi tahulah umat yang berjaya yang ikut dia. Dah tak boleh lagi dah. Umat yang lain tak nak ikut, tak payah dah, cukup. Nabi Nuh terus jalan buat kapal. Pasal apa? Dia tahu. Tapi hebatnya tu, hebatnya ilmu Allah. Boleh teruskan. Nabi Nuh yang tak ada apa-apa tapi boleh buat kapal. Hanya ilmu dia hebat, ilmu pengurusan dia hebat. Bukan dia seorang buat, adalah yang beriman tu yang bantu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah bantu sehebat-hebatnya. Tu yang dapat buat kapal yang boleh asingkan binatang dengan manusia dan macam-macam. Sebesar-besar kapal sebelum tenggelamnya kaum Nabi Nuh. Tu bila dibuat kapal tu, macam-macam ejekan, macam-macam dihinakan. Tapi Nabi Nuh kata, ya, sekarang ejek kamu ejek kami, nanti satu masa kami berada di tempat tinggi, kamu yang tenggelam nanti. Siapa pun tak percaya. Pasal apa? Bina kapal bukan dekat laut, bina kapal di tengah-tengah daratan. Tapi itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tu kadang-kadang Allah tunjuk bab sabar. Dia dah dakwah dah 800 tahun tapi masih lagi tak berjaya. Maksudnya apa? Tu Allah dah bagi tahu, teruskan perjuangan, teruskan agama dan jangan kita berpecah. Hebatnya kesabaran Nabi Nuh tu. Membina kapal sampailah datangnya bah yang besar, banjir yang besar, tenggelam sekali dengan anak-anaknya pun tenggelam. Allah tuan, pasal apa? Tidak yakin sangat. Bila dah datang air tu, bila datang banjir tu, baru dibenarkan apa yang dinyatakan oleh Nabi Nuh. Kita jangan sampai ke tahap itu. Bila dah depan mata baru nak beriman, minta maaf, sorry. Pasal apa? Dah terlambat. Sekarang Allah dah bagi peluang dengan Quran time kita, dengan sembahyang jemaah kita, tengah sihat walaupun PKP, walaupun PKPB, walaupun darurat. Tu kena renung baliklah. Kenapa jadi begini balik? Pasal apa? Ketidakbersamaan berjemaah, ketidakbersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak taat perintah Allah, tidak ikut SOP yang Allah tunjukkan. Tu kena renung kita. Kadang-kadang kedegilan kita tu mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Kemudian keceluparan mulut kita pun sama juga. Kadang-kadang kita tak perasan mendoakan yang buruk-buruk. Suka cakap kalau, suka cakap macam memburuk. Jadi doa, jadi wasiat. Bila jadi doa, akhirnya berlaku betul. Patutnya kita berjemaah, mulut yang bagus, cakap doa yang baik sepatutnya. Tu hanya semoga sunatullah ini dapat menjelaskan kepada kita tentang hidup ini dengan lebih jelas lagi dan dapat dijadikan ilmu yang dapat digunakan sebagai alat memahami perpecahan yang mungkin sedang terjadi di dalam keluarga, masyarakat dan bangsa kita, bahkan umat kita di dunia di saat ini. Berlaku dah, sekarang berlaku. Tu yang berlaku bab kelemahan. Mohon kepada Allah Ta'ala
ya, dengan keadaan pandemik sekarang ni, mudah-mudahan dengan Quran, dengan Allah Ta'ala, dengan Rasulullah, kita terus satukan umat Islam, insya-Allah. Kita sambung esok, ya, kita sambung esok untuk bab yang ke-13, iaitu siapa yang melampaui batas pasti akan binasa. InsyaAllah tajuk besok lagi banas, ya. Siapa yang melampaui batas pasti akan binasa. Sebab tu jangan melampaui batas, kemungkinan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah jumpa esok. Mana yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribana wa anis syarri minna wa qdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa la hadika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abluka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta. Tahasanna bizil jabar wa tasamna bimalakut allazi la yamut isrifannal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu suwa Allah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahillazi la yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wala fis samaa wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tanihi rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an azza jaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azaban nar wa qina azaban nar. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa esok tajuk yang ke-13 insyaAllah. Assalamualaikum.